Jadi kita bercakap dalam hati, kita bersembang dalam hati, kita berzikir dengan hati, kita selawat dengan hati. Tapi kita tak tahu di mana hati. Kalau dibelah tubuh kita 1000, kita tak jumpa hati itu. Pencipta, arkiteknya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah bagi tahu satu rahsia di dalam Al-Quran tentang hati. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ayat ni boleh print berserta terjemahan lekat dekat pintu nak masuk bilik rumah. Maksud dia Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita ni bukan hadis, ini ayat Quran. Sebab tu imam baca dalam solat tadi. Kalau hadis tak boleh baca. Ayat ni Allah bagi tahu tentang hati bahawasanya ketahuilah. Ketahui siapa? Bukan kamera. Bahawasanya ketahuilah, bukan pintu. Bahawasanya ketahuilah wahai manusia, bizikrillah, dengan sebut nama Allah, tatma'innul qulub, hati akan menjadi tenang. Hati akan menjadi tenang. Bilangan orang sakit jiwa bertambah di Malaysia sejak 2009. Semakin menjadi-jadi. Belajar sekolah rendah, balik ke rumah baru darjah 2. Letak beg, stres lah ibu, stres. Saya geram dengar perkataan stres. Terutama bila budak-budak kecil sebut. Yang tak sepatutnya perkataan itu keluar dari mulut mereka. Bukan dia perkataan dosa, dia bukan perkataan maksiat. Tetapi apabila seorang kanak-kanak sebutkan bahawa dia tekanan, bermaksud suasana yang mengelilingi kanak-kanak itu adalah suasana yang maksiat dan suasana yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan hati sebut kepada kita semua, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Allah bagi tahu rahsia dia. Sebarkan malam ini, rahsia ini kepada semua ahli keluarga kita. Sesungguhnya dengan menyebutkan nama Allah, dengan zikrullah, baca Quran, berzikir, selawat, boleh menenangkan hati. Tapi syarat dia mesti banyak. Syarat dia mesti banyak. Dia tak boleh 5, dia tak boleh 6 sebut subhanallah, subhanallah. Banyak. Sebab tu Tuhan sebut mereka memuji Allah siang dan malam. Bukratan wa asila. Mereka memuji Allah, orang-orang beriman, ketika mana mereka duduk, ketika mana mereka bangun, ketika mana mereka berbaring, ketika mana mereka bersandar. Maksudnya banyak. Sebab tu jangan lupa habis solat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu wasiat Nabi sambil Nabi pegang tangan Mu'ad. Itu wasiat Rasulullah. Rasulullah pegang tangan Mu'ad. Rasulullah kata, ya Mu'ad, inni uhibbuk. Wahai Mu'ad, aku sayang kamu. La tada'anna dubura kulli salatin. Jangan sekali-kali tinggal setiap kali bagi salam selepas salat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lagi, wahai Allah,
bantulah aku, a'inni, tolonglah aku wahai Allah, ala zikrika, untuk sentiasa mengingatimu wahai Allah. Yang mengingatkan kita untuk menyebut nama Allah ialah Allah Jalla Jalaluh, bukan saya dan bukan tuan-tuan. Sebab itu sifat manusia-manusia beriman, zikirnya ketika dia bangun dia zikir, dia duduk dia zikir, dia berjalan dia zikir, dia memandu dia zikir, dia masak dia zikir. Dia letak badan dia di atas katil dia zikir, dia celik mata dia sebut alhamdulillah allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, dia zikir. Masya-Allah. Maka Nabi ajar, Allahumma a'inni ala zikrika, wahai Tuhan, bantulah aku wahai Allah untuk sentiasa mengingatimu. Sangat nikmat apabila sesuatu hati itu sentiasa menyebut zikrullah. Sebab Nabi SAW bagi tahu dalam satu hadis bahawasanya seseorang manusia apabila dia buat satu kesalahan, sama ada dosa kecil ataupun dosa besar, nukitat fi qalbihi nuktatun, Allah akan titiskan satu titik hitam pada hatinya. Sebahagian kekasih Allah, awliya Allah, dia melihat hati itu. Sebab tu malu kalau jumpa para awliya, kita sangat malu. Tetapi sifat wali, dia tak pernah sebut keadaan dan aib orang di depan orang. Kalau sebut aib orang di depan orang, umum lagi sampai ribu-ribu orang dengar, itu sangat-sangat jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat orang yang bukan disayangi oleh Allah, Allah tutup maksiat yang dia buat, dia yang umum di hadapan orang. Wal'iyadzubillah. Setiap dosa yang dilakukan, Nabi kata Allah titiskan satu titik hitam pada hatinya. Bermaksud ketika Allah kurniakan hati kepada saya dan tuan-tuan, hati kita bersih. Ketika Allah kurniakan hati kepada saya dan tuan-tuan, hati kita bersih. Macam ni. Bersih. Contohlah. Bersih. Tapi bila sekali kita buat dosa, ada satu titik hitam pada hati itu. Dan apabila orang yang berbuat dosa itu istaghfara rabbahu, dia mohon ampun dengan Allah, ataupun dia tinggalkan dosa tersebut, ataupun dia bertaubat kepada Allah, lalu dipadam titik hitam tadi. Itu hati. Dan apabila seseorang di kalangan hamba Allah melakukan dosa yang berterusan, dia buat dosa, kemudian esok dia buat dosa, petangnya dia buat dosa, malamnya dia buat dosa, keesokan paginya dia tambah lagi dosa, keseluruhan hatinya hitam melegam. Sebab tu kita tak hairan melihat seorang yang melakukan dosa dan dia mengisytiharkan dosa yang dia lakukan. Kita tak heran melihat di kalangan umat Rasulullah yang buat dosa pada waktu malam, kemudian esoknya Allah telah pun tutup dan satar dosa yang dia buat, dia yang umumkan kepada orang. Kerana hatinya sudah terlalu hitam, tidak ada lagi tempat hidayah untuk
hatinya. Lalu sahabat tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai pesuruh Allah. Yang ini riwayat lain yang dhaif. Tetapi riwayat hati boleh jadi kotor itu sahih. Apa yang dapat menyucikan hati? Taubat. Apa yang dapat menyucikan hati? Qiraatul Quran. Dan apa yang dapat menyucikan hati? Zikrullah. Zikir. Beli tasbih, letak dalam poket. Seperti mana handphone kita tertinggal 18 kilometer dah keluar, patah balik sebab handphone tertinggal. Pastikan satu hari nanti kalau tasbih kita tertinggal, kita juga patah balik untuk sesuatu yang lebih berharga dalam hidup kita daripada telefon kita. Mahal akhirat dalam hidup kita. Tengok macam mana persiapan kita, hormat kita, berat kita kepada urusan ibadah kita.